Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca Bahrul Mazi jilid yang ke-15, muka surat yang ke-79. Membicarakan tentang tajuk Al-Athar, iaitu di dalam bab melebih dan mengutamakan orang lain. Kita membicarakan lagi tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang berjumpa dengan Nabi, bertanya kepada Nabi kenapa dia tidak dilantik menjadi utusan Rasulullah, kerana apa dia tidak diberikan kerja, kenapa Nabi bagi pada orang lain, kenapa dia tak dapat. Jadi soalan ini dikemukakan kepada Rasulullah, seolah-olahnya dia ni minta jawatan tu. Dia kata kalau orang tu boleh dapat, kenapa saya tak dapat? Ini soalan yang ditanya oleh seorang laki-laki kepada Nabi kita. Bila didengar oleh Nabi soalan yang demikian, maka Nabi menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atharah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian kamu kelak akan mengetahui, sekalian kamu kelak akan melihat, hai sekalian sahabatku, selepas daripada matiku, akan keutamaan dan perlebihan seseorang daripada yang lain akan sebagai melebih dan mengutamakan yang menyalahi syarak. Kata Rasulullah, di akhir zaman kamu akan melihat orang akan melantik, manusia akan melantik, manusia akan mengutamakan orang lain untuk memegang jawatan bersandarkan kepada pilihan yang bukan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pilihan yang dibuat bukan mengikut pilihan syarak. Tahap apa yang dia pilih tak, kita pun tak tahu. Nabi kata dah, nak pilih 8 kriteria yang kita kena pilih untuk menjadi ketua kita, untuk dilantik memegang satu-satu jawatan. Ada 8 kriteria yang kita baca pada bulan lepas. Yang pertama sekali, hendaklah diletakkan dia orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kita letakkan dalam bab semayang, kita mesti semayang mengikut Rasulullah. Mana-mana tu imam yang tak ikut Rasulullah, kita tak mau ikut. Bila kita berpuasa, kita dah tetap dalam hati kita mesti ikut puasa cara Rasulullah. Mana-mana orang yang berpuasa lain daripada Rasulullah, kita tolak. Kita nak buat haji, kita mesti ikut haji macam Rasulullah buat. Mana-mana haji yang dibuat lain daripada Rasulullah, kita tak mau. Semua benda pendek kata kita nak ikut Rasulullah. Tetapi di dalam bab memilih pemimpin, orang tidak mau ikut cara Rasulullah. Tidak lagi dipilih ketua yang macam mana Rasulullah nak, yang taat kepada Allah, yang berilmu, yang beriman. Di akhir zaman, kata Nabi, pilihan-pilihan itu sudah tidak ada. Bukan lagi dipilih orang-orang yang diletakkan oleh Rasulullah, sebaliknya diletakkan benda-benda lain, perkara-perkara lain, kriteria-kriteria lain untuk dijadikan asas dilantik sebagai ketua. Seperti seseorang itu tiada pandai dan tiada alim dan tiada cukup tadbirnya pada memerintahkan zakat, maka dijadikan dia memerintah bab zakat. Orang yang tak tahu bab zakat, yang tak berapa nak amanah bab zakat, tak berapa nak amanah dalam bab pengurusan harta, dilantik untuk menguruskan harta, zakat dan sebagainya. Dan seperti orang yang tidak tahu menjadi imam dan pimpinan orang, maka dijadikan dia imam dan pimpinan.
Dan seperti orang yang suka hatinya cenderung kepada zalim dan suka makan suap apabila memegang jawatan, maka dialah diberi jawatan hakim dan sebagainya. Dan lain-lain lagi. Nabi sebut di akhir zaman benda ini akan berlaku. Yang bukan ahlinya dilantik sebagai memegang sesuatu jawatan. Jumpa tak Tuan Haji? Tuan Haji jumpa tak? Mai saya cari. Nah, lagi tak jumpa, tak seronok lah. Kitab betul je ni. Kalau kitab betul jumpa, kitab tak betul tak jumpa lah. Nah, ni ya, tengah-tengah ni ya. Baik. Baik, kita sambung. Ya, rehat seketika. Adapun aku meletakkan seseorang itu memegang jawatan yang tinggi, dan seorang yang lain itu tidak aku letakkan memegang jawatan, dan aku angkatkan bekerja kerana aku tahukan tarafnya dan aku tahukan ilmunya. Bila sahabat Nabi ni pertikai pada Nabi, kenapa dia tak dilantik? Kalau nak compare dengan orang yang dilantik oleh Nabi, dia tak kurang apa pun. Lalu Nabi jawab, aku lantik orang tu pegang jawatan, aku tahulah sebab apa dia pegang jawatan tu. Aku bagi dia satu kerja, aku tahulah dia boleh buat tak boleh buat kerja tu. Aku bagi dia satu amanah, aku tahulah dia ni boleh pegang amanah ataupun tidak. Sebab tu aku buat, kata Rasulullah. Dan kata dia, aku tahu kedudukan ilmunya, aku tahukan kedudukan tarafnya, aku tahukan kedudukan ilmunya, dan aku tahukan kuat kadar fikirannya, kadar untuk dia pikulannya, kemampuan dia untuk buat kerja. Dan aku tahukan resmi badannya dan apa-apa tabiatnya dan tingkah lakunya. Semua Nabi tahu, kata Nabi. Sebab itu ada satu ketika Umar Al-Khattab mengikut dalam satu peperangan, Umar tidak menjadi ketua. Umar tidak dilantik menjadi jenderal dalam satu peperangan. Sebaliknya dilantik orang lain yang lebih muda daripada Umar. Begitu juga Sayyidina Ali pernah dilantik, pernah tidak dilantik menjadi pimpinan dalam satu utusan. Rasulullah tak lantik Ali sebagai pimpinan, Rasulullah lantik orang lain. Begitu juga dalam satu peperangan, Sayyidina Ali yang masih muda ditugaskan oleh Rasulullah menentang satu orang kafir yang telah pun yang lebih kuat, yang lebih bertenaga, tetapi diperintahkan Ali yang muda. Kenapa Ali? Segala pilihan yang dibuat oleh Rasulullah itu diketahui kedudukannya oleh Rasulullah. Dia kata Rasulullah mengetahui tahap kesihatannya, tahap akalnya, tahap bijaknya, tahap petah lidahnya, mematahkan hujah lawannya. Sebab itu aku lantik dia untuk memegang jawatan, dan aku tahukan dia layak dengan jawatan si anu, dan aku tahu orang lain daripadanya layak dengan jawatan yang lain. Apa yang Nabi buat ni elok dah, kata Rasulullah. Yang kamu duk tanya aku pasal apa? Apa yang aku pilih ni elok dah, kamu jangan tikai lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Nabi buat macam ini, semua kerja jadi elok. Manusia yang alim yang bernama Muaz bin Jabal dilantik menjadi governor di negeri Yaman. Apa jadi pada Yaman di bawah pemerintahan Muaz bin Jabal? Dengan orang alimnya, dengan ilmunya, dengan beraninya. Begitu juga dengan Khalid Al-Walid yang baru memeluk Islam, tiba-tiba sudah dilantik menjadi jenderal. Sedangkan ada orang lain yang lebih lama daripada Khalid, kenapa tidak dilantik oleh Rasulullah? Kenapa Khalid yang baru Islam dilantik menjadi jenderal? Apa yang Nabi buat? Nabi meletakkan seseorang pada tempatnya. Nabi meletakkan orang yang patut pada tempat yang patut pada dia. The right man on the right place. Ini kaedah yang diletakkan oleh Rasulullah. Masalah kita ni, kita letakkan the wrong person pada tempat yang tak betul. Habis lah. Orang yang kuat rasuah pergi pegang bak rasuah. Jadi lagu mana? Apa jadi pada dia? Ini bila kita pegang benda ini, tuan-tuan, jadi haru masyarakat. Bila jadi haru masyarakat, masyarakat balik akan susah. Masyarakat akan menjadi banyak pertikaian, banyak perkara-perkara yang tidak menyeronokkan masyarakat. Malah ketidakamanan akan berlaku.
Orang yang mempunyai rekod yang tidak baik, tiba-tiba diberikan jawatan untuk memegang satu jawatan yang besar. Maka Nabi kata di akhir zaman kita akan lihat benda-benda ini. Kemudian Rasulullah sambung lagi, dan aku tahu orang itu tak layak memegang jawatan memerintah muslimin, dan patut layak ia bekerja tanam tanaman jua. Aku tak lantik dia jadi ketua, aku uruskan dia bahagian dalam bidang pertanian, dan kata dia ataupun berniaga, dan aku tahu mengatur kerajaan Islam dengan ajaran Allah. Kerajaan aku ni, kata dia, diatur dengan bimbingan Allah, baru boleh selamat. Bila kita meletakkan seseorang pada tempatnya, maka kita akan mendapati sebuah kerajaan yang baik kerana bimbingan daripada Allah. Maka kerana itulah tiap-tiap sahabatku itu aku perbuat ada yang memegang jawatan, ada yang tidak memegang jawatan menurut cara yang diizinkan oleh syarak. Maka tidak perlu kita heran, ada sahabat kanan Nabi Muhammad yang tidak pernah diberi jawatan. Ada tuan-tuan sahabat kanan Rasulullah tidak diberi jawatan. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang diam saja, yang menguruskan pertanian saja. Abdul Rahman bin Auf diuruskan bab perniagaan saja. Sahabat-sahabat yang lain, Anas bin Malik diuruskan bidang lain, tidak diberikan jawatan-jawatan yang utama seperti sahabat-sahabat yang lain. Kerana apa? Kerana kedudukan, kemampuan, kebolehan, keilmuan, kesabaran yang mereka dapat. Umar Al-Khattab, berapa banyak jawatan yang dia pegang? Berapa banyak jawatan yang dipegang oleh Umar? Berapa banyak jawatan yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq? Walaupun mereka sahabat-sahabat Nabi, tapi mereka tidak mengetuai peperangan. Kenapa? Kenapa dilantik orang-orang yang lain, Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid, untuk menjadi kepala dalam peperangan, sedangkan Usamah bin Zaid adalah anak muda yang berusia 18 tahun. Jadi tuan-tuan, apa yang Nabi buat itu dia tahu dah. Dia bukan mengikut senioriti. Kita sekarang ni mengikut senioriti. Nabi mengikut kebolehan seseorang. Nabi menilai pada amanah seseorang. Nabi menilai kepada ilmu seseorang. Walaupun dia muda, walaupun dia tua, walaupun dia pertengahan, kalau Nabi kata dia sesuai memegang jawatan itu, silakan. Maka bila Nabi lantik orang macam itu memegang jawatan, hasilnya ialah kerajaan Madinah dalam tempoh 10 tahun saja menguasai seluruh bumi Arab. Dalam tempoh 10 tahun sahaja, kota Rom, kota Parsi boleh tunduk, Afrika boleh tunduk. Negara-negara yang dijajah oleh Rom dan Parsi seperti negara Syam, negara Syria, tunduk kepada kerajaan Islam. Kerana kekuatan perlantikan yang dibuat oleh Rasulullah. 2 tahun saja Rasulullah mendatang ke Madinah, ekonomi Yahudi jatuh ke tangan Islam. Orang Yahudi tidak lagi boleh conquer ekonomi Madinah, bertukar penguasaan itu kepada orang Islam. Kerana Nabi lantik peniaga-peniaga, ahli-ahli ekonomi yang baik untuk berniaga. Akhirnya Yahudi yang mengamalkan dasar riba dan dasar menindas dalam sistem perniagaan mereka, akhirnya tidak boleh lagi mengembangkan perniagaan di Madinah. Kerana Nabi meletakkan orang dan calon yang sesuai untuk memegang jawatan. Kemudian, bukan aku perbuat sesuatu itu mengikut hawa nafsuku atau dengan menurut kemahuan sendiri, dengan tiada neraca ilmu dan hikmah yang diberi oleh Allah, maka semuanya itu tidak sekali-kali. Apa yang aku buat, kata Rasulullah, semuanya bersandarkan kepada ilmu dan semuanya bersandarkan kepada hikmah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda inilah yang tak ada dalam masyarakat kita hari ini. Masyarakat kita hari ini dia tengok pada simbol aja. Dia menilai pada simbol. Dia tak kira di sebalik simbol tu siapa. Dia hanya kira simbol. Kepribadian, keahlian, kebolehan, kewarakan, keamanahan tidak ada. Yang penting simbol sekarang. Kalau letak kura-kura pun menang. Yang pentingnya simbol. Nabi suruh menilai mengikut apa? Ni, mengikut kepribadian, mengikut kepahaman, mengikut keilmuan. Tapi masyarakat kita hari ni lain. Kadang-kadang dinilai pemilihan itu mengikut wang.
Kamu boleh kasih apa sama aku? Apa yang kamu boleh beri pada aku? Apa yang aku dapat? Sekarang pemilihan mengikut gitu.